Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Balqis binti Hussein, matrik nombor 268214. Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM ialah sebuah pasukan polis Malaysia yang terdiri daripada 111,450 orang pegawai. Dalam menjaga keamanan dan keselamatan awam, PDRM dibantu oleh kumpulan sokongan yang terdiri daripada polis tambahan, sukarelawan, simpanan polis, polis bantuan, polis kadet dan kaki tangan awam. Antara Persatuan Bekas Polis dan Tentera Diraja Malaysia, kumpulan ini telah memainkan peranan yang penting dalam menentukan keselamatan dan kesejahteraan awam. Rakan KOP juga merupakan program komuniti polis yang telah dilancarkan sejak tahun 2006. PDRM juga turut mengadakan kerjasama dalam pasukan polis di seluruh negara termasuk 4 jiran terdekat iaitu Polis National Republic Indonesia iaitu Polri, Polis Diraja Thailand, Royal Thai Department, Polis Diraja Brunei dan Pasukan Polis Singapura iaitu Singapore Police Force. Pengurniaan diraja juga merupakan satu penghargaan kerajaan dan kepentingan yang dimainkan oleh pasukan polis untuk menumpaskan pemberontakan komunis semasa darurat pertama dahulu iaitu pada tahun 1948 hingga tahun 1960. Sesungguhnya penubuhan pasukan polis kini mencapai usia 200 tahun dan negara yang semakin matang di usia 50 tahun selepas kemerdekaan dicapai. Pasukan polis telah dilengkapi dengan pelbagai jenis kelengkapan moden. Dengan ini negara tidak mudah terjebak dalam mengambil barang yang terlarang agar masyarakat juga dapat mencegah jenayah yang berlaku di sekeliling mereka. Berdasarkan diagnosis dan analisa terhadap 3 peringkat organisasi, kumpulan dan individu, Coming Dep Woli 2001 mengklasifikasikan isu dan masalah kepuasan pelanggan kepada 4 isu utama iaitu isu proses manusia, isu teknostruktural dan isu sumber manusia serta isu strategik. Walau bagaimanapun masalah utama pembangunan organisasi yang diketengahkan ini ialah soal kepuasan pelanggan terhadap mutu perkhidmatan dan kemudahan yang terdapat di Jabatan PDRM. Masalah ini berpunca daripada isu teknostruktural, merujuk kepada isu-isu yang berpunca daripada teknologi dan struktur organisasi itu sendiri. Teknologi yang dimaksudkan ialah bagaimana sesuatu tugasan yang dilakukan membuahkan hasil, manakala struktur pula ialah berkaitan dengan bagaimana sumber-sumber di dalam PDRM seperti pekerja, kelengkapan dan peralatan diagihkan ke dalam unit-unit seperti unit pemasaran, kredit, pemulihan, hutang, pentadbiran, pengurusan dan operasi berfungsi. Isu teknostruktural juga merujuk kepada bagaimana unit-unit atau bahagian-bahagian yang terdapat di PDRM ini diselaraskan supaya mencapai matlamat asal organisasi dan pada masa yang sama mampu memberi kepuasan kepada para pelanggan yang datang berurusan dengan mereka. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya iaitu Siti Balqis. Saya akan membentangkan tentang kaedah diagnosis yang digunakan. Okey, diagnosis merupakan langkah penilaian atau cara memahami keadaan sebenar dalam sesebuah organisasi. Pemerhatian yang teliti adalah perlu untuk memastikan diagnosis yang dijalankan adalah berkesan. Diagnosis adalah percubaan untuk mengenal pasti masalah dalam organisasi. Beberapa kaedah yang akan dijalankan semasa proses pengumpulan data adalah seperti pengedar soal selidik, penggunaan kaedah temu bual dan analisis presentasi serta rekod audit organisasi. Ejen perubahan dengan kerjasama kaki tangan PDRM telah membuat pengedaran borang kaji selidik bagi mengukur ketepatan isu yang dikenalpasti melalui kaedah temu bual dengan berstruktur yang dijalankan sebelum ini.
Kemudian saya akan membentangkan tentang perincian diagnosis yang dilakukan. Organisasi biasanya mempunyai 3 peringkat penilaian perubahan organisasi, iaitu pertama, peringkat diagnosisi organisasi, yang kedua, peringkat diagnosisi kumpulan, dan yang ketiga, peringkat diagnosisi individu. Okey, huraian peringkat diagnosisi organisasi. Tahap diagnosisi dalam organisasi dibahagi kepada 3 bidang, iaitu pertama, output, input dan komponen reka bentuk. Persekitaran umur dan kerja adalah penilaian dalam organisasi yang telah dibahagikan. Peringkat yang kedua iaitu peringkat diagnosisi kumpulan adalah penilaian tahap kedua ini juga dibagi kepada input, komponen reka bentuk dan output. Pada peringkat ini, input berkaitan dengan reka bentuk organisasi, tetapi komponen reka bentuk termasuk matlamat organisasi. Tetapi komponen reka bentuk masuk matlamat organisasi, fungsi pasukan, norma kepimpinan, keposisian pasukan dan menjejaskan satu tugas. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat diagnosisi individu. Tahap input individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuklah elemen komponen reka bentuk yang terdapat pada 2 peringkat sebelumnya. Peringkat organisasi dan peringkat kumpulan. Selain itu, julid input juga dipengaruhi oleh ciri-ciri pribadi pekerja yang bekerja di PDRN seperti umur, bangsa, jantina, jawatan, tahap pendidikan dan pengalaman. Itu saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Saya Muhammad Syaril Azhar bin Rahmat, nombor metrik 267216. Saya ingin membentangkan berkenaan dengan kaedah yang digunakan untuk menganalisis data. Penilaian atau diagnosis data oleh ejen perubahan dan pengurusan PDRM merupakan proses analisis data menuju kepada situasi di mana semua data dan maklumat. Terdapat 2 kaedah iaitu analisa data yang diakan iaitu melalui kaedah kuantitatif dan kualitatif. Dalam proses menganalisa data ini mesti memilih kaedah yang sesuai dengan data yang tersedia dengan teliti, dengan menggunakan kaki tangan yang menukar serta mengawal dan terlibat dalam proses ini. Keputusan yang tidak tepat dan mengganggu matlamat organisasi ini akan dibawa melalui pemilihan kaedah yang salah. Hasil analisis yang dijalankan akan dapat membuat perubahan dalam proses penukaran daripada PDRM kepada yang lebih mesra pelanggan. Seterusnya, berdasarkan kaedah pengumpulan data lepas seperti temu bual, soal selidik dan menyemak imbas arkib, kaedah analisis data yang sesuai ialah kaedah pengumpulan data kuantitatif melalui temu bual dan menyemak imbas arkib. Kaedah kualitatif digunakan untuk menganalisis tinjauan pelanggan. Kaedah kualitatif sering digunakan dalam analisis data. Teknik kualitatif boleh dibahagikan kepada 2 teknik: analisis data, analisis kandungan dan analisis kuasa medan. Melalui kaedah analisis kandungan, semua data dan maklumat yang dikumpul daripada temu bual dan tinjauan dokumen arkib pentadbiran kewangan dan pentadbiran jabatan PDRM dianalisis dan dikumpulkan mengikut kategori tertentu. Seterusnya, hasil analisis ini akan dilaksanakan dalam proses pembangunan PDRM bagi mencapai matlamat asal, iaitu memastikan kualiti kepuasan pelanggan melalui kualiti perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan. Dianalisis secara kuantitatif, ejen perubahan dan pentadbiran PDRM hendaklah mahir menggunakan SPSS. SPSS digunakan untuk menganalisis secara statistik respons kepada tinjauan pelanggan aplikasi SPSS ini dalam perisian komputer. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azizul bin Daud, nombor metrik 267166. Hari ini saya akan berkongsi mengenaan pelaksanaan intervensi yang berkesan. Pelaksanaan intervensi
berkesan dilakukan melalui data yang dianalisis untuk menunjuk tahap kepuasan pelanggan di PDRM. Pembangunan organisasi utama yang diketengahkan ialah kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan dengan kelulusan PDRM. Teknologi merujuk kepada bagaimana tugas dilaksanakan menghasilkan hasil, manakala struktur merujuk kepada cara sumber PDRM seperti orang, peralatan dan peralatan yang diagihkan kepada entiti secara pemasaran, kredit, kutipan, pentadbiran dan pengurusan. Struktur teknikal juga berkaitan dengan bagaimana unit atau bahagian yang terkandung dalam PDRM diselaraskan untuk memenuhi objektif asal organisasi di samping memuaskan hati pelanggan yang berkhidmat. Masalah struktur teknologi juga menyebabkan wujudnya masalah seperti birokrasi, konflik, pembahagian kerja dan pengkhususan buruh. Semua ini menjejaskan kepuasan pelanggan. Matlamat utama intervensi yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk mencabar status quo PDRM. Tujuan kecekapan organisasi. Kaedah intervensi yang dipilih iaitu intervensi berstruktur teknologi berdasarkan konsensus antara ejen perubahan dan pengurusan. Kerana isu kepuasan pelanggan, Jabatan PDRM berpunca daripada kelemahan struktur dan teknikal yang terdapat dalam kelulusan bank. Struktur pula merujuk kepada cara Jabatan PDRM memperuntukkan sumber seperti manusia, modal, teknologi, merentas jabatan dan unit bahagian dan unit yang terdapat dalam PDRM. Tanpa memberi perhatian kepada isu struktur teknikal, organisasi menghadapi masalah seperti birokrasi, konflik, pembahagian kerja, perbezaan, pengkhususan dan mengakibatkan kepuasan pelanggan menjadi lemah. Seterusnya, halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Kekurangan kaki tangan. Halangan pada perubahan organisasi adalah seperti kekurangan kaki tangan di bahagian kaunter. Pelanggan utama organisasi ialah orang awam. Unit khidmat pelanggan merupakan satu unit yang penting memberikan nasihat dan perkhidmatan untuk pelanggan. Seterusnya, kekurangan peruntukan kewangan. Pelbagai kos yang telah dirancang perlu ditolak dan ditangguh akibat daripada kekurangan peruntukan wang. Selain itu, kekurangan tenaga mahir. Teknologi e-filing. Kekurangan tenaga buruh dalam mengendalikan teknologi e-filing merupakan halangan dan perubahan organisasi PDRM. Hal ini kerana setiap staf mempunyai bebanan tugas yang banyak akibat daripada kekurangan kaki tangan. Seterusnya, saya akan berkongsi mengenai tindakan mengatasi halangan perubahan ini. Pertambahan bilangan kaki tangan khusus pada kaki tangan untuk menjadi tenaga mahir, keupayaan menjana pendapatan tambahan, perubahan reka bentuk teknologi organisasi. Sekian, terima kasih.